Baik, vaksinasi ataupun kadar vaksinasi di negeri-negeri di seluruh Malaysia semakin meningkat. Kalau di Kelantan juga keadaan vaksinasi ini semakin meningkat. Namun, kita melihat kes positif COVID-19 juga semakin meningkat. Hari ini sahaja di Kelantan hampir 1,000 kes direkodkan. Ini adalah peningkatan boleh disifatkan mendadak juga untuk negeri Kelantan, dan sebelum ini pihak berkuasa ataupun timbalan Menteri Besar Kelantan menyifatkan bahawa kemungkinan ini disebabkan oleh PKPD ataupun saringan dilaksanakan di kawasan PKPD dan sebagainya. Okey, persoalannya bagaimana untuk kita melihat bahawa vaksinasi ini kini berpindah kepada kelompok-kelompok tertentu. Kali ini fokusnya adalah kepada peniaga-peniaga di Kelantan di mana mereka diberikan suntikan dan juga sedang diberikan suntikan untuk memastikan bahawa mereka ini yang berniaga kecil-kecilan dan sebagainya mempunyai vaksinasi, setidaknya mempunyai pelindungan diri ketika berdepan dengan penularan COVID-19 khususnya varian Delta. Saya bersama dengan wakil Astro Awani di Kelantan, Fandi Muhammad yang bersedia pada ketika ini. Fandi, kongsikanlah kepada penonton Astro Awani vaksinasi untuk peniaga ini. Kita dengar sebelum ini diumumkan oleh Menteri di peringkat Persekutuan, di peringkat seluruh negara. Kali ini di Kelantan juga diberikan untuk peniaga. Berapa ramai peniaga yang diberikan dan bagaimana mereka diberikan, dan juga take up-nya, kemahuan mereka untuk mengambil vaksin ini? Baiklah, terima kasih Najib. Seperti yang kita ketahui, berlakunya peningkatan kes di Kelantan yang mana pada hari ini hampir mencecah 1,000 kes. Ini merupakan kealpaan ataupun sebahagian rakyat Kelantan yang disifatkan sudah alpa kepada pematuhan SOP, yang mana pada sambutan Hari Raya Aidiladha yang lepas berlaku aktiviti-aktiviti tertentu yang mungkin pada pandangan pihak berkuasa tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Untuk itu, dalam tempoh seminggu dua ini akan berlaku peningkatan kes yang begitu ketara pada hari ini, dan jangkaan pihak berkuasa dan juga kerajaan negeri Kelantan, keadaan ini mungkin akan berlarutan dalam tempoh beberapa hari lagi, dan dalam tempoh 2 minggu lagi mungkin kes akan mulai menurun. Begitupun pada hari ini bermulalah suntikan ataupun vaksinasi kepada peniaga bahu jalan, pengusaha restoran, pemilik kedai makan. Ini kerana sudah lama peniaga dan juga golongan pengusaha restoran ini menerima kesan yang begitu ketara, sehingga mereka ada sebahagiannya terpaksa menutup perniagaan mereka, ada sebahagiannya terpaksa mengubah perniagaan mereka kerana larangan untuk dine-in ataupun makan di premis mereka. Walaupun mereka dibenarkan berniaga dengan cara bungkus ataupun take away, ianya dikatakan tidak memberikan pulangan untung yang sebegitu. Sebaliknya mereka terpaksa menanggung hutang sewa, hutang gaji pekerja dan sebagainya. Untuk itu, seperti yang telah dirancangkan oleh pihak kerajaan negeri dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, pengusaha restoran, kedai makan dan juga peniaga ini akan diberikan keutamaan untuk mendapatkan suntikan vaksin. Dan hari ini bermulalah suntikan vaksin kepada golongan terbabit, yang mana kesemua mereka merupakan yang berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan. Jadi kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan oleh Esko Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri, YB Dr. Izani Hussein. Dan hari ini kita mula sasarkan kepada peniaga restoran. Kenapa? Kerana kita bila masuk fasa ketiga pemulihan negara, kita merasakan bahawa kerajaan akan buka beberapa sektor ekonomi. Jadi oleh kerana itu, kita di Jabatan Kesihatan ini anticipate problem ini, masalah ini, maka kita cuba vaksinkan peniaga-peniaga kita supaya dia complete dose sebelum masuk fasa ketiga. Jadi kalaulah kerajaan buka untuk sektor restoran untuk dine in, maka kita peniaga-peniaga kita telah pun divaksin. Sebenarnya Najib, untuk makluman, saya dimaklumkan lebih daripada 6,000 peniaga dan juga pengusaha restoran yang dikesan ataupun yang berdaftar di seluruh negeri Kelantan ini, dan rata-ratanya sebahagian besarnya tidak boleh beroperasi, ada yang terpaksa gulung tikar. Dan apabila program suntikan vaksin, yang mana program yang bermula pada hari ini di PPV ataupun Pusat Penerimaan Vaksin yang tersenarai itu,
jangkaan pihak berkuasa termasuk juga kerajaan negeri boleh menyuntik antara 400 ke 500 golongan peniaga ini mungkin membolehkan mereka sekiranya diberikan kebenaran oleh pihak kerajaan, diberikan kebenaran oleh MKN selepas ini, mungkin Kelantan beralih kepada Pasar 3 di mana kebenaran untuk makan di premis dibenarkan, mungkin dapat melegakan ataupun menghapuskan kerisauan dan kerugian yang dialami oleh para peniaga di Kelantan ini. Jadi kita tahu ramai rakyat Kelantan ini yang terlibat dalam perniagaan, bukan sahaja peniaga kedai makan, bukan sahaja peniaga kafe, warung ataupun restoran. Sebaliknya peniaga yang terlibat dalam aktiviti pasar malam, peniaga yang terlibat dengan berniaga di kecil-kecilan di tepi jalan juga antara yang terkesan teruk, bahkan mereka dikatakan berada di tahap yang amat-amat kritikal sehingga kan ada sebahagian peniaga yang terpaksa meminta bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat, ada di antara mereka terpaksa meminta bantuan ataupun sumbangan daripada pihak-pihak berkaitan bagi menampung keperluan ataupun menampung makanan mereka. Itu yang mereka alami dan kita harapkan apabila kesemua peniaga ini mendapat suntikan vaksin, mereka mungkin diberikan kebebasan untuk berniaga dan juga mereka mengharapkan apabila mereka mempunyai imunisasi diri, mereka boleh menerima pelanggan dan sekaligus membenarkan pelanggan makan di premis mereka, Najib. Okey. Itu adalah realitinya bagaimana sebenarnya peniaga-peniaga ini untuk melihat orang kata apa kesan kepada perniagaan ini dirasai di seluruh negara sebenarnya. Ramai juga yang saya jumpa, yang saya temu bual juga menyatakan bahawa kesengsaraan mereka, betapa dahsyatnya kesan pandemik ini kepada mereka sehingga terpaksa gulung tikar dan sebagainya kerana memang ada moratorium tapi pada akhirnya sewa itu tetap perlu dibayar kerana pemilik premis itu tidak pun mengambil moratorium dan sebagainya. Ini kesan kepada mereka. Bukan itu saja, Fandi juga melihat kepada kawasan PKPD yang dilakukan di Kelantan. Dan juga saya difahamkan ada sektor pertanian yang terjejas disebabkan oleh PKPD. Apa ceritanya, Fandi? Ya, sebenarnya buat pertama kalinya Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan membabitkan kawasan orang asli dilaksanakan di negeri ini, membabitkan penempatan orang asli. Jika sebelum ini masyarakat orang asli begitu berhati-hati, masyarakat orang asli, perkampungan mereka kebiasaannya melarang keluar masuk ataupun melarang orang luar daripada kawasan mereka masuk ke kawasan mereka. Namun apa yang berlaku pada hari ini apabila satu kluster baru yang dikesan membabitkan pekerja ladang telah mencetuskan peningkatan kes yang begitu ketara di 6 buah kampung berhampiran dengan tanah tinggi lodging dan juga di Cameron Highland. Untuk itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD telah pun dilaksanakan membabitkan 6 kampung, antaranya Kampung Cekau, Sansing, Jedip dan sebagainya, di mana kawalan keselamatan membabitkan pihak berkuasa termasuk polis dan juga APM, Rela dan sebagainya telah pun dikuatkuasakan bermula 30 hari bulan yang lepas. Dan untuk kita mengetahui sebenarnya kawasan yang dikenakan PKPD itu kawasan industri ataupun kawasan yang terlibat dengan peladangan di tanah tinggi lodging. Mereka berada berhampiran dengan tanah tinggi lodging di mana aktiviti menanam sayur, aktiviti pengeluaran sayur membabitkan satu kawasan yang agak luas di kawasan penempatan mereka itu. Untuk itu pihak berkuasa khususnya Polis Diraja Malaysia telah pun mengeluarkan satu ketetapan di mana aktiviti pertanian dan peladangan membabitkan kampung berkenaan tidak dibenarkan. Jadi kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh Ketua Polis Daerah Gua Musang. Hasil perbincangan dalam mesyuarat PKOB di peringkat Gua Musang yang dipengerusikan oleh Tuan Ketua Jajahan telah diputuskan bahawa hanya hasil pertanian sahaja dibenarkan untuk dibawa keluar oleh pekebun sayur dari kawasan PKPD. Lain-lain usaha pertanian seperti menanam, membaja tidak dibenarkanlah untuk pengeluaran hasil semata-mata.
Najib, walaupun kita tahu aktiviti bertani dan juga mengusahakan ladang tidak dibenarkan di kawasan tanah tinggi loji ataupun berhampiran dengan kampung ataupun kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan di Perkataan itu, namun pihak berkuasa khususnya Majlis Keselamatan Negara dan juga pihak berkuasa tempatan telah mengambil kira beberapa faktor dan juga kekangan, antaranya lambakan sayur dan juga buah-buahan dari kawasan tanah tinggi lodging. Untuk itu pihak polis telah memberikan sejumlah 60 permit kepada pemborong dan juga pembekal yang tersenarai bagi tujuan untuk mengeluarkan hasil tanaman dan juga hasil tani dari kawasan yang dikenakan PKPD itu untuk dijual keluar. Ini bagi mengelakkan berlaku lambakan sayur, mengelakkan sayuran daripada tanah tinggi loji ini menjadi busuk dan juga tidak dapat dijual. Atas faktor tersebut, pihak berkuasa menimbang, membenarkan dan diberikan 60 permit bagi tujuan untuk mengeluarkan hasil tani itu. Begitupun seperti yang kita ketahui, PKPD di kawasan orang asli ini memerlukan perhatian yang khusus dan juga pengawasan yang lebih ketat berbanding dengan kawasan lain. Ini kerana kita tahu komuniti orang asli ini mungkin sukar untuk mereka memahami apakah sebenarnya PKPD yang dilaksanakan ini, apakah risikonya jika mereka keluar daripada rumah itu, dan mereka apabila tidak diberikan kebenaran untuk bekerja di ladang, tidak diberikan kebenaran untuk merayau dan mencari sumber hutan, sudah pasti pihak berkuasa khususnya Jabatan Kemajuan Hal Ehwal Orang Asli ataupun JAKWA perlu ataupun menumpukan mengenai pengagihan bantuan makanan dan juga keperluan kepada masyarakat orang asli ini. Dan saya dimaklumkan pihak JAKWA juga sedang dan telah pun menghantarkan bantuan makanan untuk kira-kira hampir 1,000 penduduk membabitkan 6 kampung di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan di Perkataan itu. Dan pada masa yang sama juga Najib, kalau saya ambil masa seminit, pihak JAKWA juga telah membuat satu janji dan juga membuat satu perakuan akan mendaftarkan hampir 10,000 masyarakat orang asli suku Temiar di pedalaman Gua Musang Kelantan ini supaya mereka kesemuanya mendapat suntikan vaksin single dos, yang mana jangkaan vaksin tersebut akan sampai pada bulan ini, Najib. Okey. Fandi, terima kasih atas perkongsian tersebut. Ini adalah cerita rakyat yang kami bawakan, cerita peniaga, cerita orang asli, cerita bagaimana petani-petani ini berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19 apabila berlaku penularan, berlakunya PKPD dan sebagainya. Ini menjejaskan hasil pendapatan mereka. Begitu juga cerita sebentar tadi di Terengganu, di kawasan Kepulauan Pulau Redang, bagaimana ini memberikan kesan kepada mereka, dan ini menuntut kerjasama semua pihak sebenarnya untuk memahami bahayanya COVID-19 dan bagaimana untuk kita mencari penyelesaian dan pada akhirnya untuk sama-sama kembali kepada setidaknya kehidupan dalam SOP yang baru yang lebih stabil untuk mereka kembali mendapat pendapatan dan sebagainya. Sekian sahaja cerita untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.